Nuriah Maksum atau dikenali juga sebagai Kak Yah pernah bertugas sebagai warden penjara berpangkat sarjan. Masa tu pada era tahun 70-an, dia ditugaskan di bahagian bilik air perempuan. Kak Yah ni bersara setelah berkhidmat selama 32 tahun dan secara tak langsungnya mempunyai banyak pengalaman bertemu dengan hantu semasa bertugas pada waktu malam. Dah macam-macam jugalah gangguan yang dia kena sepanjang dia bertugas sebagai warden penjara ni. Dah berkali-kali dia ditolak, ditampar, dicakau oleh makhluk-makhluk halus kat dalam penjara ni. Blok dalam penjara tu terdiri daripada 10 buah sel yang dibina berdiri. Sel terakhir sekali letaknya hanya 6 kaki sahaja daripada pintu bilik gantung dan 6 kaki lagi daripada tali gantung. Banduan yang dihukum gantung kalau nak sampai ke bilik hukuman itu, kalau daripada sel yang dia duduk, hanya akan mengambil masa dalam 15 saat sahaja waktu berjalan. Kisah Mak Chun. Hari Chun binti Jamri atau gelarannya Mak Chun bekerja sebagai bidan kampung. Dia dikenakan hukuman gantung atas tuduhan membunuh bayi yang baru lahir dan bersabit kesalahan membunuh seorang lelaki berpangkat datuk yang terbabit dalam skim cepat kaya. Chun adalah seorang janda cantik yang berumur lewat 40-an dan bertugas sebagai bidan di sebuah hospital sebelum dia dibuang kerja kerana cuai kerana menyebabkan keguguran seorang pesakit yang tidak mahu mengandung anak di luar nikah. Setelah dibuang kerja, Mak Chun menyewa sebuah rumah di sebuah kampung yang terletak tidak jauh daripada bandar di mana dia pernah bertugas. Kabar angin mula menular bahawa Mak Chun sanggup menggugurkan kandungan mereka yang terlanjur dengan mengenakan bayaran. Walaupun menjadi bidan, dalam masa yang sama, Mak Chun secara diam-diam juga melakukan pengguguran secara haram. Setelah beberapa tahun bergelumang dengan kegiatan itu, dia menuntut ilmu sihir pula dan menjadi bomoh. Dia membeli hantu raya untuk membantunya melakukan kerja gelapnya itu. Dia bukan sekadar menyediakan ubat jamu untuk wanita yang baru bersalin, malah dia juga menyediakan ubat pengasih untuk mereka yang mahu menggunakannya terhadap kekasih, isteri ataupun suami. Dia juga boleh menyediakan jampi mantera agar perempuan kelihatan cantik ataupun hodoh. Dia juga menyediakan tangkal pelaris untuk mereka yang mahu berjaya dalam perniagaan ataupun untuk memperoleh kenaikan pangkat, gelaran ataupun untuk menjatuhkan perniagaan ataupun perusahaan orang lain. Mak Chun juga membeli hantu raya yang sanggup melakukan apa sahaja untuk dia. Hantu ini diberikan makan darah binatang dan juga darah janin yang keguguran. Hantu raya ini boleh menjelma sebagai tuannya ataupun orang lain. Boleh menjelma sebagai binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun apa-apa sahaja yang dikehendakinya. Ia boleh masuk ke dalam diri seseorang dan merasuknya. Mak Chun menjadi terkenal bukan sahaja dalam kalangan penduduk kampung, tetapi juga dalam kalangan orang ternama di bandar dan di kota raya. Mereka ini berduyun-duyun datang ke rumahnya untuk mendapatkan rawatan pelbagai jenis penyakit, tangkal ataupun penawar yang memberikan kuasa ajaib kepada sesiapa sahaja yang menggunakannya. Pada suatu malam, seseorang yang berpangkat datuk yang terlibat dalam skim cepat kaya bertemu dengannya dan menawarkan Mak Chun RM10,000 Malaysia sekira Mak Chun dapat memberinya tangkal agar skim cepat kayanya itu berjaya dan tidak dihalang oleh mana-mana pihak berkuasa. Datuk itu mahu Mak Chun menjadi rakan kongsinya dalam skim ini dengan syarat dia menyimpan wang lelaki itu dan melipat gandakannya dengan menggunakan ilmu sihir. Mak Chun bersetuju dengan tawaran itu dan mengambil 2 ikat wang tersebut dan kemudian meletakkannya di bawah katil yang dijaga oleh hantu raya belaannya.
Malangnya, datuk itu dan konco-konconya diberkas oleh pihak polis kerana dituduh menipu dan memperdayakan orang ramai dalam skim cepat kaya. Segala aset dan wang tunai yang ada padanya semua dirampas. Dia jatuh muflis dan tidak lagi mendapat sokongan kewangan daripada para pelaburnya. Datuk itu dibebaskan dengan ikat jamin. Dia bernasib baik kerana pihak berkuasa tidak tahu bahawa dia ada menyimpan hampir RM1 juta dengan Mak Chun. Pada satu malam, dia pergi ke rumah Mak Chun untuk menuntut wang tersebut kerana dia perlu membayar pelanggan yang berpakat mendesaknya. Tapi Mak Chun sememangnya licik. Dia tidak mengaku yang dia menyimpan wang itu. Mereka mula bertengkar. Datuk itu mengugut akan mengupah orang untuk membunuh Mak Chun sekiranya Mak Chun enggan memulangkan wang tersebut. Walau bagaimanapun, Mak Chun tidak mudah melatah dan dia segera mendapatkan pertolongan hantu raya agar memasuki dalam dirinya. Dia menjelma menjadi seorang wanita yang cantik dan menggoda. Dia pergi mendapatkan datuk itu dan menggodanya. Datuk itu terpukau dan mengikut apa sahaja kemahuan Mak Chun. Datuk itu berasa seronok apabila Mak Chun berbisik di telinganya dan mengajak dia masuk ke bilik tidur di mana wang tersebut disembunyikan. Mak Chun memimpin tangannya dan lelaki itu tanpa membantah mengikut sahaja Mak Chun masuk ke dalam bilik tidur itu. Bilik itu kecil dan terdapat sebuah katil kelamin dan sebuah almari, sebuah meja sisi dan 2 buah kerusi. Bilik itu sentiasa diperasap dengan kemenyan. Tempat itu jugalah yang digunakan oleh Mak Chun untuk menyambut kelahiran bayi, menggugurkan kandungan dan mengafankan bayi yang meninggal untuk dikebumikan. Tempat itu juga merupakan bilik tidur hantu raya yang menghirup darah bayi yang mati sebelum dikebumikan di kebun pisang di belakang rumahnya. Apabila tiba di birai katil, Mak Chun berbisik di telinga datuk itu dan meminta datuk itu menanggalkan pakaian dan meniarap di katil. Datuk itu akur dalam keadaan gairah. Dia lupa tentang wangnya. Dia teruja melihat Mak Chun melucutkan pakaian, tetapi terperanjat apabila melihat perempuan yang ada di atas badannya yang disangkakan cantik. Rupa-rupanya mukanya sangatlah hodoh dengan rambut panjang yang beruban, hidung yang bengkok, gigi yang panjang dan lengkap dengan taring, dengan darah yang menitis laju daripada mulut perempuan itu. Datuk itu terkejut besar apabila melihat perempuan cantik itu sudah bertukar menjadi sangat hodoh dan berbau busuk, seolah-olah seperti bau bangkai yang berada di atas badannya. Lalu datuk itu pun pingsan. Hantu raya itu menggigit-gigit lehernya dan menghisap darahnya sehingga akhirnya datuk itu meninggal. Mak Chun kemudian mengerat mayat datuk itu menjadi kepada 7 bahagian dan memasukkannya ke dalam guni dan menanamnya di kebun pisang di belakang rumahnya. Pihak polis pun membuat siasatan ke atas kes orang hilang seperti yang dilaporkan oleh ahli keluarga datuk itu sendiri. Dan beberapa bulan kemudian, pihak polis mendapat suatu petunjuk daripada seorang perempuan yang ternampak datuk tersebut di rumah Mak Chun beberapa bulan yang lalu. Tetapi tidak tahu lelaki itu dilaporkan hilang sehinggalah dia terbaca berita itu di akhbar. Pihak polis menunjukkan sekeping gambar datuk pada wanita itu dan wanita itu berkata, itulah lelaki yang dia nampak berada di rumah Mak Chun. Selepas melakukan siasatan selanjutnya, pihak polis menyerbu rumah Mak Chun ketika Mak Chun sedang sibuk menggugurkan kandungan seorang budak perempuan yang tidak mahu anak di luar nikah yang ada di kandungannya. Budak itu mengalami pendarahan yang teruk.
Polis segera membawa budak itu ke hospital, tetapi budak perempuan itu meninggal di sana akibat pendarahan selepas bersalin. Pihak polis terus menyoal siasat Mak Chon menggeledah rumahnya. Mereka menemui 2 ikat wang yang disembunyikan di bawah katil. Mereka juga menemui seutas jam tangan lelaki dan dompet yang berisi kad kredit, kad bank dan kad pengenalan milik datuk itu. Mak Chon diberkas dan selepas disoal siasat, dia dibawa polis ke kebun pisang di mana datuk itu ditanam. Pada malam itu, pihak polis membawa Mak Chon ke balai polis dan dia telah pun direman. Keesokannya, pihak polis mendapat arahan mahkamah untuk menggali semula kubur dan mengeluarkan mayat datuk yang dikerat menjadi 7 bahagian itu untuk siasatan selepas kematian. Mereka juga menemui bayi dan janin. Pihak polis mempunyai bukti yang kukuh untuk mendakwa Mak Chon atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Setelah menjalani perbicaraan yang panjang, Mak Chon dihukum mati di tali gantung. Dia merengkuk di penjara dan dikurung di sel nombor 4 di bilik akhir yang dikawal sepanjang masa oleh 2 orang warden perempuan. Mak Chon membuat rayuan terhadap hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Semasa menunggu keputusan yang memakan masa bertahun-tahun lamanya, dia hanya tidur dan makan, dan apabila berasa bosan, dia akan bercerita kisah hidupnya kepada warden yang sedang bertugas. Dia memberitahu mereka yang dia tidak akan mati walaupun digantung, sebab hantu rahayanya akan sentiasa menemani dia di penjara dan tinggal bersama-samanya di sel itu. Disebabkan itulah ada kalanya warden terdengar Mak Chon bercakap dengan seseorang. Tetapi apabila diperiksa, mereka mendapati yang Mak Chon ini adalah keseorangan. Kadang-kadang mereka terdengar bayi menangis di sel yang didiami oleh Mak Chon itu. Kisah Kak Yah. Sarjan Joria ataupun lebih dikenali dengan panggilan Kak Yah, hari itu bertugas sebelah malam di kawasan bilik akhir. Dia diberitahu oleh pengawal bahawa Kak Chon gemar berpindah dari sel ke sel lain dan kadang-kadang mereka terdengar dia bertengkar dengan datuk yang dibunuh olehnya. Para warden agak Kak Chon ni semakin tidak waras dan sering membebel seorang diri. Mungkin dia diganggu oleh datuk dan bayi-bayi yang pernah dibunuhnya itu. Tapi Kak Yah ni, dia tidak percaya dengan cerita-cerita ini dan berkata tak mungkin Kak Chon boleh berpindah dari satu sel ke sel lain tanpa dibantu. Waktu itu hujan sedang turun dengan lebatnya di luar sana dan diiringi kilat dan gurun. Ruang depan penjara itu terasa agak dingin. Sedang Kak Yah pergi menjenguk Mak Chon di sel nombor 4, dia mendapati masa itu Kak Chon sedang lena di atas katilnya. Kak Yah terus meronda ke sel-sel yang lain dan apabila tiba di sel nombor 10, dia ternampak Mak Chon sedang duduk di atas katil sambil merenung ke arah lantai. Kak Yah mula berasa cemas. Kalau tidak silap tadi, dia ternampak Mak Chon tertidur di sel nombor 4. Dia memanggil Mak Chon dan bertanya, apa yang Mak Chon buat di sel nombor 10 dan siapa yang membawa dia ke sana? Mak Chon pula hanya membisu dan pura-pura seolah-olah tidak mendengar. Pada masa itu, kepala Mak Chon ini sedang berada di celah kedua-dua belah kakinya yang berlipat. Kak Yah memanggil Mak Chon sekali lagi. Kali ini lebih kuat. Dan sekali lagi dia bertanya soalan yang sama. Tiba-tiba Mak Chon mendongak dan terus memandang tepat ke arah Kak Yah. Dengan tiba-tiba saja Mak Chon sudah terjegat di luar sel dan berdiri di hadapan Kak Yah. Mak Chon terus merenung Kak Yah dengan matanya yang terbelalak dan merah menyala. Rambutnya panjang dan menggerbang, berpakaian putih, wajahnya berkedut, hidungnya panjang dan bengkok.
Giginya tajam dan bertaring berlumuran darah. Mak Chun mengilai-ngilai dengan nyaring. Kak Yah dari ketakutan terjerit lalu terus jatuh ke lantai dan tidak sedarkan diri. Pegawai yang bertugas pada malam itu yang sedang meronda terdengar jeritan Kak Yah. Dia segera membuka pintu di bilik akhir dan tiba-tiba Mak Chun gaib. Pegawai itu nampak Kak Yah terdampar di lantai di ruang depan. Bergegas dia pergi mendapatkan Kak Yah dengan dibantu oleh seorang lagi pegawai. Dia memulihkan Kak Yah dengan merenjiskan air ke muka Kak Yah dan membaca ayat-ayat suci. Kak Yah membuka mata. Sekali lagi dia menjerit apabila ternampakkan pegawai dan pengawal yang merenungnya. Mereka menenangkan Kak Yah dan memapah Kak Yah supaya berdiri. Kak Yah tidak mampu bersuara akibat terlalu takut. Dia sekadar mampu menuding jari ke arah sel nombor 10 dan menyebut nama Mak Chun berulang-ulang kali. Pengawal itu mengiringi Kak Yah ke bilik pengawal. Sementara pegawai itu pula pergi ke sel nombor 10 untuk meninjau dan dia mendapati memang Mak Chun tidak ada di situ. Dia kemudian pergi ke sel nombor 4 dan ternampak Mak Chun sedang terlena di atas katilnya. Fikirnya mungkin Kak Yah terlalu letih ataupun mengantuk dan itulah sebabnya dia terbayang perkara yang bukan-bukan. Di bilik pengawal, Kak Yah memberitahu peristiwa seram yang menimpa dirinya. Beberapa orang pengawal yang pernah mengalami kejadian yang sama, mereka pun berkata bahawa lembaga itu sebenarnya bukan Mak Chun, tetapi hantu raya yang menyerupainya yang berbuat begitu untuk menakutkan dan mengelirukan para pengawal. Tidak lama selepas kejadian tersebut, rayuan Mak Chun terhadap hukuman yang dikenakan terhadapnya telah pun ditolak. Maka pada jam 6 pagi pada suatu hari Jumaat, dia dibawa keluar daripada sel nombor 10 ke tempat gantung dan digantung sehingga mati. Sebelum itu, dia sempat menyumpah para pengawal dan memberitahu mereka bahawa dia akan kembali untuk menghisap darah banduan. Seperti yang dijanjikan, beberapa minggu selepas itu, suatu jeritan kedengaran di bilik akhir banduan lelaki. Menurut apa yang dilaporkan, ada langsui yang mengganggu banduan-banduan itu di sel masing-masing. Para pengawal yang mendapat tahu akan hal ini merasakan itu adalah angkara Mak Chun. Tetapi mengikut kata seorang ustaz, mustahil Mak Chun dapat kembali ke dunia ini. Walau bagaimanapun, hantu raya yang dibela oleh Mak Chun terus merayau-rayau di penjara Pudu. Bersambung